Seorang lelaki baru sahaja sehari menjalankan tugas sebagai pengawal peribadi telah menembak mati majikannya. Kejadian ini menggemparkan penduduk di Pulau Pinang kerana mangsa dikenali sebagai seorang ahli perniagaan bergelar datuk yang cukup berpengaruh kedudukannya. Apakah sebenarnya telah terjadi? Ikuti kisah ini. Petang itu adalah sama seperti petang yang biasa. Jam di tangan telah menunjukkan pukul 7.30 malam 1 Disember 2016. Sebuah kereta BMW mewah meluncur laju di lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu. Tiba-tiba melanggar beberapa buah kenderaan yang turut menggunakan jalan tersebut. Bunyi tembakan bertalu-talu menakutkan orang awam yang berada di situ. Dan beberapa orang awam juga terkena peluru itu. Ada yang mati di tempat kejadian dan ada juga yang cedera parah. Polis menerima laporan daripada orang awam dan bergegas ke tempat kejadian. Hasil tindakan pihak polis, suspek yang melepaskan tembakan dan membunuh seorang datuk serta dua yang lain di lebuh raya itu telah ditangkap. Penembak tersebut merupakan pengawal peribadi kepada datuk yang ditembak dan turut berada bersama di dalam kereta mangsa. Seorang lagi penumpang di dalam kenderaan itu dikenali sebagai Lim Bong Leng cuba melarikan diri, namun suspek terus melepaskan tembakan ke arahnya. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Mior mengesahkan individu yang bergelar datuk itu ialah Datuk Ong Teck Kuang yang berusia 32 tahun. Seramai 2 orang awam mati dan 4 orang turut tercedera dalam kejadian itu. Pertengkaran antara seorang pengawal peribadi dan majikannya di dalam sebuah kereta berakhir dengan insiden penuh tragis apabila suspek melepaskan 17 das tembakan. Sumber berkata, pengawal peribadi dalam lingkungan usia 30-an itu dipercayai ada masalah mental dan suspek mengamuk sebelum menembak majikannya dengan sepucuk pistol. Individu ketiga dikenali Lim Bong Leng yang dikatakan pemandu dan juga rakan kongsi Teck Kuang duduk di tempat duduk hadapan semasa kejadian. Dia tidak memandu kereta tersebut kerana berada dalam keadaan mabuk. Selain Teck Kuang, dua lagi yang maut dikenal pasti sebagai penjual bunga, M. Shanti 38 tahun dan badut profesional Choi Hon Ming 32 tahun. Pemandu Teck Kuang yang mengalami kecederaan di kepala dibawa polis ke Hospital Pulau Pinang kira-kira pukul 12.15 pagi Jumaat selepas diketuk oleh suspek menggunakan pistol. Selain itu, keputusan bedah siasat menunjukkan Teck Kuang mati akibat kecederaan di kepala, manakala Shanti dan Hong Min meninggal dunia disebabkan kecederaan di dada. Manakala seorang juru kamera RTM Muhammad Amirul Amin 28 tahun yang turut berada di tempat kejadian ditembak di bahu sudah menjalani pembedahan dan dipindahkan ke unit rawatan rapi. Peluru berjaya dikeluarkan dan dia kini stabil. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, berdasarkan siasatan awal dan temubual dengan ahli keluarga suspek, mendedahkan lelaki itu ada masalah mental. Namun suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau tetapi merupakan bekas askar. Pada 2 Disember 2016, suspek telah direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Selain itu, ahli perniagaan berusia 31 tahun yang merupakan rakan mangsa iaitu Lim Bong Leng yang turut berada di dalam kenderaan bersama Ong turut direman 7 hari bagi membantu siasatan. Hal ini kerana menjadi tanda tanya kenapa suspek hanya menembak mangsa dan tidak menembak Lim walaupun suspek mempunyai peluang untuk berbuat demikian. Apa yang lebih mengejutkan, suspek dipercayai baru sehari bekerja dengan mangsa. Seorang rakan kepada mendiang dikenali sebagai Jason Mah berkata, suspek itu hanya ditemu duga untuk pekerjaan tersebut sehari sebelum kejadian. Pengawal peribadi itu bersama dengan sebuah agensi keselamatan. Dia ada seorang adik yang turut bekerja sebagai pengawal peribadi kepada Teck Kuang untuk tempoh lebih setahun. Seorang lagi rakan Teck Kuang, Roger Philip Amang berkata, Teck Kuang, Bong Ling dan pengawal peribadi tersebut ada bertemu dengan seorang ahli perniagaan di persiaran kapal Sing sebelum kejadian. Mereka dalam perjalanan pulang ke rumah Teck Kuang semasa kejadian itu berlaku. Isteri mangsa Datin Vivian Cho berkata, suspek datang ke rumah mereka pada waktu pagi dan ia merupakan pertemuan pertama kali. Beliau juga mengesahkan hari berkenaan merupakan hari pertama pengawal peribadi berusia 37 tahun itu bertugas. Kira-kira petang kejadian, mangsa memberitahu isterinya keadaan trafik begitu sesak di lebuh raya tetapi dalam perjalanan pulang. Malangnya, kira-kira pukul 7.30 malam, seseorang telah memberitahu sesuatu berlaku kepada suaminya. Menurut Vivian, dia tidak tahu menahu mengenai proses pengambilan pengawal itu.
Pada 4 Disember 2016, Ketua Polis Daerah OCPD Georgetown Assistant Commissioner Mia Farida Raj Wahid berkata, pihak polis sedia maklum tentang kegiatan haram yang dilakukan oleh Dato' Ong Teck Kuang atau dikenali sebagai Dato' M dan kumpulannya. Pihak polis mendapat maklumat tentang anggota kumpulan itu terlibat dalam aktiviti pengutipan wang perlindungan, tetapi tiada mangsa tampil membuat laporan. Kumpulan ini juga terlibat dalam kegiatan memberi pinjaman wang secara haram. Bukan itu sahaja, mangsa dikatakan merupakan ketua geng 24. Untuk makluman, geng 24 merupakan satu geng 14 kumpulan rahsia yang dipantau oleh pihak polis. Polis mempunyai senarai ahli kumpulan dan tahu pergerakan mereka. Geng 24 menjadi terkenal apabila bergabung dengan kumpulan Siau Sam Ong atau tiga maharaja kecil yang menjadi dalang kepada pembunuhan 6 orang di Taman Bersatu Sungai Petani ketika majlis makan malam pra-perkahwinan pada September 1992. Siau Sam Ong sendiri terlibat dalam sekurang-kurangnya 10 kes pembunuhan di Pulau Pinang bermula dari penghujung 1980-an sehingga 1990-an. 5 rangka manusia yang dipercayai anggota kumpulan telah ditemui dengan kaki terikat di belakang di dalam sebuah kubur tidak bertanda di Mount Erskine pada tahun 1992. Kesemua mereka dibunuh kerana dituduh membeloti kumpulan berkenaan. Ong juga merupakan antara beberapa orang yang dikaitkan dengan pembunuhan seorang penjual VCD dalam serangan berparang melibatkan beberapa orang lelaki pada tahun 2011. Malah Julai 2015, polis merampas dadah bernilai 1.5 juta ringgit dan lebih 1 juta ringgit dalam bentuk wang tunai. Ekoran penangkapan 5 orang lelaki termasuklah 3 orang anggota Siau Sam Ong dalam serbuan berasingan di Pulau Pinang. Ong yang turut dikenali sebagai Dato' M atau Datuk Muda menjadi antara penerima paling muda anugerah yang membawa gelaran Datuk. Dilaporkan rakan-rakannya dan beberapa buah syarikat telah membeli 50 muka surat iklan yang bernilai lebih RM150,000 dalam akhbar berbahasa Cina untuk mengucapkan tahniah kepadanya untuk beberapa bulan. Kalau tengok daripada latar belakang mangsa, beliau bukan calon-calon VVIP yang dilindungi oleh kumpulan kongsi gelap. Tertuduh dikatakan berang dengan majikannya yang mempersoalkan dia mengeluarkan senjata api di sebuah restoran kira-kira 2 jam sebelum insiden berlaku. Sedang rakan niaganya Lim Bong Leng, kedua-duanya sedang minum bersama seorang rakan di sebuah restoran pada hari kejadian. Pengawal peribadi yang memulakan tugas hari pertama untuk Teck Kuang pada hari kejadian secara tiba-tiba mengeluarkan pistol semi-automatik dan meletakkannya di atas meja. Teck Kuang dan Bong Ling yang terkejut dengan tindakan pengawal itu dengan segera menyembunyikan senjata api berkenaan. Sewaktu ketiga-tiga mereka sedang berjalan ke kereta pada kira-kira pukul 6.30 petang, Teck Kuang yang tidak fasih berbahasa Melayu meminta rakannya untuk menanyakan pengawalnya kenapa pistol tersebut dibawa keluar. Pengawal peribadinya menjawab, "Itu tugas saya." Ong kemudian memandu bersama Lim yang duduk di tempat duduk penumpang hadapan, manakala pengawal peribadinya duduk di belakang. Sebaik sahaja melalui lebuh raya, pengawal peribadi kedengaran membisikkan sesuatu seperti berdoa sebelum melepaskan beberapa tembakan ke arah Ong. Pengawal peribadi itu kemudiannya menghentakkan kepala Lim menggunakan pistol beberapa kali selepas kereta BMW hitam yang dinaiki mereka melanggar beberapa kenderaan lain. Lim berjaya keluar dari kereta dan melarikan diri tetapi dikejar dan ditembak pengawal peribadi tersebut. Beberapa tembakan yang dilepaskan mengenai pengguna lebuh raya mengakibatkan 2 lagi maut dan 4 cedera. Lim mendapat bantuan daripada seorang pemandu wanita yang kemudian menurunkannya di stesen minyak belum menghubungi rakan untuk dihantar ke Hospital Pulau Pinang. Lim menerima 2 jahitan akibat kecederaan di bahagian kepala. Dia kemudiannya ditahan polis bagi membantu siasatan. Pemandu wanita berusia 42 tahun turut membuat laporan polis selepas mendengar Lim yang meminjam telefonnya bagi menghubungi 2 rakannya dan memberitahu mengenai apa yang berlaku. Wanita itu pada awalnya mengingatkan Lim merupakan mangsa kemalangan. Pada 8 Disember 2016, Mahkamah Seksyen membenarkan permohonan polis untuk melanjutkan tempoh tahanan reman selama 7 hari terhadap suspek utama. Mahkamah bagaimanapun menolak permohonan untuk melanjutkan reman kepada Lim. Terdapat banyak kabar angin dalam laman media sosial termasuk dakwaan yang mengatakan Lim berpakat dengan pengawal peribadi yang melepaskan tembakan itu. Dalam sebuah akhbar Cina, Wang Wahid Po menulis bahawa Lim mendakwa bahawa dakwaan itu tidak benar dan dia juga mangsa seperti mendiang, tetapi bezanya dia terselamat. Telah berkawan dengan Teck Kuang selama 10 tahun dan banyak menghabiskan masa bersama mangsa berbanding keluarganya sendiri. Dia menjelaskan Teck Kuang merupakan lelaki yang baik dan dia berharap netizen menghentikan kabar angin yang tidak benar.
Pengamal peribadi atau dikenali Jaafar Khalid dihadapkan di mahkamah pada Rabu 14 Disember 2016 atas 3 pertuduhan membunuh, 5 pertuduhan cubaan membunuh dan 1 pertuduhan mendatangkan kecederaan. Di Mahkamah Majistret 1, Jaafar Khalid didakwa membunuh majikannya dan juga ahli perniagaan Dato' Ong Teck Kuang 32 tahun dan 2 individu lain Chong Hoi Ming 32 tahun dan Seti Murugiah 38 tahun dengan menembak menggunakan sepucuk senjata api di lebuh raya Tun Dr. Ling Chong Yu antara pukul 7.15 malam dan 7.30 malam 1 Disember 2016. Tertuduh hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Muhammad Amir Sahul Hamid. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan. Untuk setiap kesalahan itu, Jaafar didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Fatin Hussein manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sementara itu, di Mahkamah Seksyen 1, Jaafar mengaku bersalah terhadap pertuduhan cubaan membunuh dengan menembak 5 individu iaitu Lee Hon Bon 56 tahun di dada kiri, Nurul Huda Abdul Aziz 38 tahun di bahu, Poh Bijo 32 tahun di bahu, Muhammad Amirul Amin Muhammad Amir 28 tahun di dada kiri dan K. Arivarni 33 tahun di kepala. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di tempat, masa dan tarikh yang sama. Jaafar didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan bagi setiap kesalahan itu yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Nurul Huda Idris memohon mahkamah untuk menetapkan tarikh baru bagi membolehkan Jaafar dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta Perak untuk pemeriksaan kesihatan mental dan mohon tertuduh untuk tidak diikat jamin. Di Mahkamah Majistret 3, Jaafar turut mengaku bersalah atas pertuduhan mendatangkan kecederaan terhadap Lee Bong Len 32 tahun dengan memukul di bahagian kepala menggunakan sepucuk senjata api di tempat, masa dan tarikh yang sama. Dia dituduh mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman-hukuman itu jika sabit kesalahan. Pada 16 Disember 2020, setelah 4 tahun kes ini melalui proses perbicaraan yang panjang, tertuduh dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi selepas didapati bersalah membunuh majikannya dan 2 lagi individu. Hakim Datuk Abdul Wahab Muhammad menjatuhkan hukuman itu terhadap Jaafar Khalid selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Dia disabit membunuh majikannya dan 2 individu lain dengan menembak menggunakan sepucuk senjata api. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun bagi setiap pertuduhan ataupun 75 tahun secara keseluruhan atas cubaan membunuh dengan menembak 5 individu awam. Hukuman tersebut berjalan serentak bermula dari tarikh dia ditangkap 1 Disember 2016. Dalam keputusannya, Abdul Wahab berkata, keterangan tertuduh yang menyatakan dia tidak ingat apa yang dilakukan semasa kejadian tidak boleh diterima kerana berdasarkan keterangan semasa peringkat pendakwaan menunjukkan tertuduh mempunyai niat untuk melakukan perkara itu. Selain itu, katanya, mahkamah turut menolak alasan tertuduh tidak waras kerana berpendapat keterangan dikemukakan mendapati serangan oleh tertuduh adalah bersasar. Abdul Wahab berkata mengikut saksi pembelaan yang merupakan seorang doktor mengesahkan tertuduh sememangnya mengambil ubat kerana kebergantungan dan ketagihannya terhadap dadah yang diambil sejak berusia 12 tahun. Dakwaan tertuduh mempunyai masalah mental turut ditolak walaupun tertuduh menerima rawatan sejak beberapa bulan sebelum kejadian tersebut. Maka dengan itu, mahkamah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada Jaafar Khalid. Maka berakhirlah kes ini yang salah wajar menerima hukuman. Tertuduh telah didapati bersalah dan telah pun bertanggungjawab di atas kesalahan yang dilakukannya. Semoga tertuduh sempat bertaubat dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.